Video ini adalah bertujuan untuk membincangkan isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertinggi yang melibatkan ruang udara, laut dan darat serta implikasinya terhadap aspek ekonomi, politik dan sosial budaya di Malaysia. Isu konflik persempadanan dan tuntutan bertinggi merupakan antara cabaran geopolitik yang signifikan dalam usaha Malaysia mempertahankan kedaulatan, keselamatan dan kepentingan nasional. Pertikaian ini melibatkan sempadan darat, laut dan ruang udara. Dalam konteks serantau, Malaysia pernah berhadapan pertikaian dengan negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan Thailand. Beralih pula kepada sejarah konflik persempadanan di Malaysia. Sejarah konflik persempadanan di Malaysia bermula sejak era penjajahan, khususnya semasa pentadbiran British Empire di tanah Melayu dan wilayah Borneo. Penetapan sempadan pada ketika itu lebih menitikberatkan kepentingan politik dan ekonomi penjajah berbanding keadaan sosial dan geografi tempatan. Selepas kemerdekaan, beberapa sempadan yang ditetapkan tersebut menimbulkan pertindihan tuntutan antara Malaysia dengan negara jiran. Keadaan ini menunjukkan bahawa warisan sejarah penjajahan memainkan peranan penting dalam pembentukan konflik persempadanan pada masa kini. Seterusnya, ruang udara. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ruang udara merujuk kepada ruang yang terletak di atas permukaan bumi atau atmosfera bagi sesebuah negara. Civil Aviation Authority of Malaysia atau lebih dikenali sebagai pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia adalah pihak yang ditubuhkan untuk mengawal selia ruang udara mengikut standard piawaian pemaliman udara. Sebagai pengawal selia ruang udara Malaysia, CAAM menyediakan kawalan trafik udara yang unggul kepada pesawat yang beroperasi di ruang udara Malaysia bagi membolehkan ruang udara negara digunakan dengan selamat. CAAM juga bertanggungjawab terhadap pengawasan keselamatan perkhidmatan navigasi, iaitu proses atau teknik merancang, menentukan kedudukan dan mengawal arah pergerakan sesebuah kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat. Apa itu ANSP? ANSP ialah Air Navigation Service Provider, iaitu entiti yang bertanggungjawab menguruskan trafik udara, komunikasi, navigasi dan pengawasan untuk memastikan penerbangan yang selamat dan teratur. Dalam aspek ini, CAAM akan menjalankan audit dan pemeriksaan tetap ke atas ANSP untuk memastikan ia kekal cekap dalam menguruskan operasi mengikut keperluan pengawal sediaan. Manakala TUDM pula ialah Tentera Udara Diraja Malaysia yang memainkan peran penting dalam memastikan ruang udara negara sentiasa dipantau dan dilindungi. Salah satu konflik yang berlaku pada ruang udara ialah kes pencerobohan pesawat China pada 31 Mei 2021. Pada 31 Mei 2021, sebanyak 16 pesawat tentera China telah dikesan memasuki ruang udara Malaysia di zon maritim. Pesawat tersebut terbang pada ketinggian antara 23,000 hingga 27,000 kaki dengan kelajuan 290 knots. Mereka terbang secara formasi panjang dan tidak memberikan sebarang respon kepada percubaan komunikasi oleh menara kawalan trafik udara ATC di Kota Kinabalu. Pesawat-pesawat ini dilaporkan menghampiri kawasan backing petinggi Ali yang terletak kira-kira 100 km dari pantai Sarawak. Pencerobohan ini dianggap serius kerana ia mengancam kedaulatan negara serta keselamatan laluan penerbangan di kawasan tersebut. Oleh itu, TUDM telah melaksanakan operasi pemantauan ruang udara iaitu Ops Curiga. Pesawat pemintas TUDM ditempatkan di beberapa pangkalan strategik dan bersedia 24 jam bagi menghadapi sebarang kemungkinan ancaman. Ini adalah bukti berlakunya kes pencerobohan tersebut. Reaksi Malaysia terhadap pencerobohan. Malaysia mengambil tindakan tegas dengan mengarahkan pesawat pejuang HAWK 208 dari Labuan untuk memintas pesawat China. Pemintasan ini dilakukan bagi menunjukkan ketegasan Malaysia dalam mempertahankan ruang udaranya daripada sebarang pencerobohan. Isma Putra turut menghantar nota bantahan rasmi kepada Kedutaan Besar China di Malaysia.
Seterusnya pula ialah ruang laut. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, laut didefinisikan sebagai kumpulan air masin yang meliputi sebahagian besar permukaan bumi. Konflik persepadanan laut dengan negara lain. Konflik utama melibatkan China iaitu di Laut Cina Selatan yang menuntut kawasan berdasarkan Nine Dash Line. Nine Dash Line adalah garis tuntutan sejarah China yang meliputi hampir keseluruhan Laut Cina Selatan termasuk kawasan yang dituntut oleh Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei. Konflik ini menjadi semakin serius apabila China mula membina pangkalan ketenteraan di beberapa terumbu yang dituntutnya. Ancaman di Laut Cina Selatan. China mendakwa kawasan perairan dan daratan yang dilalui garis tersebut adalah miliknya, termasuk kawasan yang terletak berhampiran pantai negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam dan Filipina. Pencerobohan pesawat China mungkin merupakan sebahagian daripada latihan ketenteraan mereka atau satu bentuk provokasi untuk menguji reaksi negara-negara tersebut. Beralih pula kepada Kepulauan Spratly. Ia amat bernilai kerana kaya dengan sumber minyak, gas asli, perikanan serta menjadi laluan perdagangan antara bangsa utama. Sejarah tuntutan Kepulauan Spratly. Sejak awal 1980-an, Malaysia mula membangunkan pulau layang-layang bagi memperkukuh tuntutannya ke atas kawasan tersebut. Pada 1983, pasukan khas laut ditempatkan di pulau ini bagi mengawal pencerobohan nelayan dan tentera asing. Selain itu, Malaysia membina pangkalan kapal selam di Teluk Sepanggar, Sabah bagi menghadapi sebarang ancaman daripada negara-negara yang menuntut kawasan ini. Tuntutan Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih menjadi pertikaian antara Malaysia dan Singapura sejak 1929 selepas Singapura mula menduduki pulau tersebut. Pada 23 Mei 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih milik Singapura manakala Middle Rocks diserahkan kepada Malaysia. South Ledge pula akan ditentukan berdasarkan lokasi perairan di mana ia terletak. Manakala tuntutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak berhampiran pantai timur Sabah dan menjadi pertikaian antara Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 2002, ICJ memberikan hak milik kedua-dua pulau ini kepada Malaysia berdasarkan prinsip pengurusan yang lebih efektif. Sipadan kini menjadi salah satu destinasi pelancongan terkenal di dunia dan telah dikenali oleh ramai orang. Seterusnya ialah ruang darat. Ruang darat ialah bahagian permukaan bumi yang kering dan tidak ditutupi secara kekal oleh air. Krisis yang berlaku pada ruang darat ialah krisis pencerobohan lahat datuk, iaitu krisis yang berlaku pada tahun 2013 yang merupakan salah satu insiden keselamatan darat yang signifikan dalam sejarah negara. Peristiwa ini bermula apabila sekumpulan lelaki bersenjata yang mendakwa sebagai pengikut Kesultanan Sulu dari Sering, Filipina mendarat di Kampung Tanduau di Lahad Datu Sabah pada 12 Februari 2013. Peristiwa ini berpunca daripada tuntutan sejarah oleh pihak yang mendakwa mewakili Kesultanan Sulu terhadap Sabah. Tuntutan ini dianggap sebagai tuntutan bertinggi kerana Sabah secara sah telah menjadi sebahagian daripada Malaysia sejak 1963 melalui proses pembentukan Malaysia dan pengiktirafan antarabangsa. Kronologi kes pencerobohan Lahad Datuk. Rundingan awal telah diadakan antara pihak berkuasa Malaysia dan kumpulan penceroboh bagi mengelakkan pertumpahan darah. Namun, rundingan tersebut gagal apabila berlaku insiden tembak-menembak pada 1 Mac 2013 yang mengorbankan anggota pasukan keselamatan negara. Susulan itu, kerajaan melancarkan operasi daulat bagi mengekang ancaman dan mengembalikan keselamatan kawasan terjejas. Operasi ketenteraan dan keselamatan dijalankan secara bersepadu sehingga kawasan tersebut berjaya dikawal sepenuhnya. Masalah yang dihadapi pasti ada kesannya. Oleh hal yang demikian, kita akan membincangkan implikasi konflik-konflik persempadanan dan tuntutan tertinggi yang telah berlaku terhadap aspek ekonomi, politik dan sosial budaya di Malaysia.
Implikasi terhadap ekonomi ialah kesan sesuatu perkara atau keadaan yang berlaku terhadap kestabilan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi sesebuah negara. Secara mudah, ia merujuk kepada bagaimana sesuatu peristiwa, dasar keputusan atau perubahan memberi kesan kepada aspek-aspek ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, harga barang, peluang pekerjaan, pendapatan rakyat, pelaburan serta perniagaan dan industri. Implikasi yang pertama ialah gangguan terhadap aktiviti perikanan. Apabila berlaku pertikaian di sempadan laut, nelayan tidak dapat turun ke laut untuk menangkap ikan kerana bimbang ditahan oleh pihak berkuasa negara lain. Oleh hal yang demikian, hasil penangkapan ikan akan berkurang. Maka dengan itu, peningkatan harga ikan akan dan boleh berlaku kerana kurangnya penawaran ikan di pasaran. Ini menyebabkan industri perikanan tempatan menjadi tidak stabil. Dalam pada itu, pendapatan para nelayan akan berkurangan yang akhirnya akan mengganggu dan menjejaskan taraf hidup mereka. Implikasi yang kedua ialah dampak terhadap pelaburan asing. Dalam hal ini, pelabur asing lebih cenderung memilih negara yang stabil dan aman untuk melabur agar keuntungan maksimum dapat dicapai. Jika berlaku sebarang konflik persempadanan, pelabur mungkin melihat Malaysia sebagai negara yang berisiko tinggi untuk pelaburan modal. Hal ini sekaligus menyebabkan pelabur hilang keyakinan dan minat untuk melabur ke negara kita. Keadaan ini boleh menjejaskan dan mengurangkan kemasukan pelaburan langsung asing FDI yang akhirnya akan memperlahankan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Implikasi yang ketiga ialah kesan kepada perdagangan laut. Sebahagian besar perdagangan Malaysia bergantung kepada laluan laut untuk tujuan keluar masuk barangan. Jika berlaku sebarang ketegangan atau sekatan di kawasan laluan perdagangan, kos penghantaran dijangka akan meningkat untuk menampung kos operasi dari semasa ke semasa. Apabila kos penghantaran meningkat, ia akan memberi kesan secara langsung terhadap import dan ekspor negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana pengguna tidak akan melakukan sembarang pembelian dari luar negara akibat bebanan kos penghantaran yang tinggi. Sama halnya juga terhadap perniagaan atau syarikat yang mengekspor barangan Malaysia ke luar negara. Implikasi yang keempat ialah kesan kepada pembangunan infrastruktur. Projek-projek pembangunan seperti pembinaan pelabuhan, jeti, pangkalan tentera serta kemudahan prasarana sosial atau kesihatan akan terganggu akibat isu keselamatan. Dalam pada itu, kerajaan juga kekurangan peruntukan terhadap projek-projek pembangunan kesan daripada kurangnya pendapatan negara. Oleh hal yang demikian, kemudahan logistik dan kebajikan masyarakat akan terjejas. Implikasi yang kelima ialah gangguan terhadap sektor pertanian. Kesan ini selaras dengan konflik yang berlaku di sempadan darat yang menyebabkan para petani kehilangan akses kepada tanah pertanian dan menghadapi kerisauan terhadap isu keselamatan yang menyebabkan mereka tidak berani keluar untuk mendapatkan hasil. Maka dengan itu, hasil daripada pertanian tidak dapat dikutip dan akhirnya akan terjejas. Justru, pendapatan para petani akan berkurang kerana tidak dapat mengutip dan menjual hasil pertanian tersebut. Oleh hal yang demikian, taraf hidup mereka akan terganggu. Implikasi yang keenam ialah risiko terhadap bidang pekerjaan. Apabila sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, perdagangan serta industri terjejas akibat konflik yang berlaku, penawaran terhadap peluang pekerjaan akan berkurang dan ada kalanya berlaku pembuangan kerja kerana majikan tidak mampu untuk menanggung kos operasi seperti membayar gaji pekerja. Tindakan tersebut akan menyebabkan kadar pengangguran akan meningkat, terutamanya kawasan berlakunya konflik. Pengangguran yang tinggi dalam negara akan melemahkan dan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Implikasi yang ketujuh ialah kemerosotan pendapatan negara. Kawasan yang dipertikaikan selalunya kaya dengan sumber semula jadi seperti petroleum. Seperti mana yang kita maklum, petroleum merupakan hasil pendapatan utama Malaysia. Jika status wilayah tidak jelas, aktiviti pengerokaan dan pengeluaran sumber tidak dapat dijalankan secara optimum. Maka dengan itu, negara akan kehilangan potensi dalam memperoleh hasil yang lebih besar. Dalam masa yang sama, pendapatan negara akan terjejas akibat konflik-konflik yang mengganggu pertumbuhan ekonomi. Seterusnya,
ialah aspek politik. Implikasi terhadap politik ialah bagaimana sesuatu perkara atau keadaan yang berlaku memberi kesan kepada kuasa, kepimpinan, dasar dan kestabilan politik dalam sesebuah negara. Implikasi yang pertama ialah ketegangan hubungan diplomatik. Pertikaian wilayah boleh menyebabkan hubungan antara negara menjadi tegang. Hal tersebut akan menyebabkan sebarang kunjungan menjadi sukar dan boleh menjejaskan kerjasama dalam bidang lain yang sudah terjalin seperti bidang keselamatan dan perdagangan. Ketegangan hubungan diplomatik bukanlah satu hal yang biasa. Sebaliknya, ia merupakan hubungan yang penting dalam memastikan Malaysia sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan selamat. Implikasi yang kedua ialah ketegangan antara komuniti. Apabila timbul pertikaian sempadan, rakyat mungkin terdorong untuk mempertahankan negara secara emosi. Sebagai contoh, pertikaian antara Malaysia dan Indonesia pernah mencetuskan demonstrasi dan kempen nasionalisme di kedua-dua negara. Apabila isu ini menjadi tegang, rakyat berpotensi menyalahkan negara jiran atas pencerobohan dan tuntutan wilayah. Hal ini boleh menyebabkan hubungan rakyat biasa yang sebelum ini harmoni menjadi renggang. Implikasi yang ketiga ialah campur tangan dan penglibatan antarabangsa. Pertikaian yang berpanjangan boleh dibawa ke badan antarabangsa seperti Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau mendapat perhatian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Hal ini menunjukkan bahawa isu tersebut memberi kesan kepada keamanan serantau atau global serta memerlukan penyelesaian mengikut undang-undang antarabangsa. Penyelesaian mengikut cara yang sesuai membolehkan keamanan kedua-dua negara yang menuntut terjalin. Implikasi yang keempat ialah tekanan dan kritikan terhadap kerajaan. Isu tuntutan bertinggi boleh membangkitkan sentimen nasionalisme yang melampau dalam kalangan rakyat. Jika kerajaan dilihat lemah dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara, pembangkang boleh menggunakan isu tersebut untuk mengkritik kepimpinan kerajaan. Rakyat akan kehilangan keyakinan dan kepercayaan terhadap kerajaan yang memimpin. Hal ini boleh membawa kepada tekanan politik, protes atau perubahan sokongan terhadap parti pemerintah yang akan memberi kesan kepada keputusan pilihan raya yang seterusnya. Implikasi yang kelima ialah perdebatan dan konflik dalam kerajaan. Pendekatan yang berbeza antara kementerian boleh menyebabkan ketegangan dalaman. Konflik yang berlaku dalam kerajaan sangatlah mempengaruhi politik dalam negara. Hal ini dikatakan demikian kerana keputusan yang lemah dalam politik akan menjejaskan kredibiliti kerajaan. Oleh itu, keputusan yang strategik perlulah diambil dan dilakukan dengan berhati-hati agar kestabilan politik dalam negara terjamin. Implikasi yang keenam ialah isu kekeliruan pentadbiran yang dialami oleh penduduk yang tinggal di kawasan sempadan. Penduduk yang tinggal di kawasan sempadan kadang-kadang tidak pasti di bawah wilayah mana mereka tertakluk. Contohnya, sempadan yang tidak jelas antara negeri atau negara boleh menyebabkan ketidakpastian siapa yang bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan awam seperti pendidikan, kesihatan dan keselamatan. Ketidakpastian ini akan menyebabkan penduduk di kawasan sempadan mungkin tidak memperoleh perkhidmatan awam yang sewajarnya. Hal ini akan menimbulkan ketidakpuasan penduduk terhadap tersebut yang akhirnya akan menimbulkan masalah seperti pemberontakan dan pergaduhan. Seterusnya ialah aspek sosio-budaya. Istilah sosio-budaya berasal dari penggabungan dua kata iaitu sosial dan budaya. Secara ringkasnya, sosio-budaya merujuk kepada hubungan antara masyarakat dan budaya, iaitu bagaimana masyarakat membentuk budaya dan bagaimana budaya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dapat disimpulkan bahawa sosial budaya ialah bidang yang mempelajari bagaimana masyarakat dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain. Implikasi yang pertama ialah masyarakat akan kehilangan pendapatan. Aktiviti ekonomi seperti perikanan, pertanian dan perdagangan yang terjejas akibat konflik atau sekatan di sempadan telah menyebabkan kesukaran sektor tersebut untuk beroperasi seperti biasa. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan untuk menyara kehidupan. Ketiadaan pendapatan menyebabkan munculnya tekanan hidup dalam memperoleh barang keperluan seperti beras. Kesannya, taraf hidup masyarakat akan terjejas yang akhirnya akan meningkatkan kadar kemiskinan dalam negara.
Implikasi yang kedua ialah peningkatan ketegangan sosial. Masalah ekonomi dan ketidakstabilan politik akibat konflik yang berlaku boleh menyebabkan masyarakat mudah mempercayai kabar angin atau cerita negatif. Hal ini akan meningkatkan risiko pergaduhan dan perselisihan faham dalam kalangan masyarakat. Justru, masalah ini akan membawa kepada ketidakstabilan sosial dalam negara yang akhirnya menjejaskan imej masyarakat negara kita yang tidak hidup dalam keadaan aman dan damai. Implikasi yang ketiga ialah menjejaskan keharmonian masyarakat. Konflik yang terjadi telah menyebabkan hubungan dalam masyarakat menjadi tegang. Masyarakat seringkali menyalahkan sikap masyarakat yang lain apabila berlaku sebarang konflik. Hal ini akan menjejaskan hubungan baik yang telah terjalin dan keharmonian yang telah wujud dalam kemasyarakatan. Implikasi yang keempat adalah peningkatan kes jenayah sosial dalam negara. Hal ini selaras dengan ketiadaan pendapatan masyarakat. Apabila masyarakat tidak mempunyai pendapatan untuk menyara kehidupan, maka mereka akan terdesak untuk mengambil jalan mudah dalam memperoleh wang. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kes pencurian akibat kemiskinan. Kadang-kala, individu akan mencuri untuk membeli barang keperluan asas seperti beras untuk bertahan hidup. Kes jenayah seperti ini bukan sahaja mengancam keamanan negara tetapi juga mengganggu keselamatan dalam masyarakat. Implikasi yang kelima ialah kemasukan pendatang tanpa izin parti. Penjagaan di sempadan perairan yang tidak ketat telah menyebabkan parti mudah untuk keluar masuk ke dalam negara kita. Kehadiran mereka dalam negara kita telah memberi tekanan kepada kemudahan awam seperti sekolah dan hospital. Bukan itu sahaja, kehadiran mereka juga telah membawa banyak budaya negatif kepada negara kita. Hal ini akan menyebabkan penduduk tempatan tidak merasa aman dan merasa terganggu. Maka dengan itu, pergaduhan seringkali tercetus akibat permasalahan ini. Ini bukan sahaja mengganggu keamanan masyarakat, malah mengancam pertahanan dalam negara. Implikasi yang keenam ialah kesan terhadap hubungan etnik. Pertikaian boleh menimbulkan salah faham antara kumpulan etnik yang sebelum ini hidup dalam keadaan yang harmoni. Misalnya, satu kumpulan etnik mungkin dipersalahkan secara tidak adil atas masalah sempadan yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan permusuhan. Jika konflik tidak ditangani dengan baik, hubungan yang dahulunya mesra boleh rapuh. Implikasi yang ketujuh ialah melemahkan perpaduan dalam masyarakat. Konflik yang berlaku telah menimbulkan kesan psikologi terhadap masyarakat. Ketidakstabilan dalam negara menjadikan tekanan mental, rasa takut dan rasa tidak selamat dalam diri masyarakat. Maka dengan itu, masyarakat cenderung lebih bersikap individualistik, iaitu kita ingin bekerjasama dan enggan membantu antara satu sama lain. Tindakan ini akan menyebabkan keharmonian sosial berkurang dan perpaduan masyarakat dalam negara akan menjadi lemah. Kesimpulannya, konflik persempadanan bukan sekadar isu garis peta, tetapi isu yang sangat mempengaruhi dalam kestabilan ekonomi, kekuatan politik dan keharmonian sosial. Baiklah, terima kasih saudari Siti Najihah binti Aldin atas soalan yang diajukan. Pada pandangan saya, isu persempadanan dan tuntutan bertindih merupakan cabaran penting terhadap kedaulatan dan pembangunan negara kerana ia melibatkan soal keselamatan, ekonomi dan hubungan diplomatik. Contohnya pertikaian di kawasan Laut Cina Selatan seperti tuntutan bertindih di sekitar Laut Cina Selatan memberi kesan kepada hak eksploitasi sumber asli seperti petroleum dan perikanan. Selain itu, isu tuntutan oleh Filipina terhadap Sabah juga pernah menimbulkan ketegangan yang memerlukan pendekatan diplomasi yang berhati-hati. Isu-isu seperti ini memberi implikasi yang besar kepada pembangunan negara kerana ketidakstabilan sempadan boleh menjejaskan pelaburan asing, keselamatan rakyat dan perancangan ekonomi jangka panjang. Namun begitu, saya berpendapat Malaysia harus terus berpegang pada prinsip-prinsip undang-undang antarabangsa seperti Konvensyen Undang-Undang Laut Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengutamakan rundingan diplomatik dan kerjasama serantau melalui platform seperti ASEAN. Sebagai rakyat dan bakal pendidik, saya melihat kepentingan untuk memupuk semangat patriotisme dan kefahaman tentang kedaulatan negara dalam kalangan generasi muda. Kita perlu menyokong usaha kerajaan dalam mempertahankan hak negara secara aman, tegas dan berlandaskan undang-undang demi menjamin kestabilan serta pembangunan berterusan Malaysia.